ada makluman ni, kereta DBW Pak ni tak tutup lampu. DBW Pak ni tak tutup lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita, untuk menambahkan keyakinan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka, wahai manusia, aku jadikan kamu ini abasa, sia-sia, dan kamu tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu ini tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang hamba baca sebagai muqaddimah pada malam ini adalah pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pertanyaan yang sudah ada jawapannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ni dia walolok tanya supaya manusia ini sentiasa ingat dan juga sentiasa sedar kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ini di atas muka dunia. Dan nak royak kepada manusia pada suatu hari nanti kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia ini kecuali untuk beribadat kepada aku. Allah taala royak kepada kita manusia ini. Tujuan Allah Ta'ala jadikan manusia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadat dalam erti kata yang sebenar. Beribadat mengikut maksud yang sebenar. Beribadat mengikut acuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita belajar, yang kita tahu, beribadat ini adalah perkara yang menjadi kewajipan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Apabila mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan ibadat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena memahami tujuan kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala memeluk agama Islam.
apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita telah memeluk agama Islam. Maka apabila kita memeluk agama Islam, maka kita kena laksanakan tuntutan syahadah yang kita mengucap tadi. Iaitu kita mesti memahami apakah itu Islam. Kita mesti memahami apakah itu Islam daripada kacamata Islam itu sendiri. Dari kacamata Al-Quran. Barulah kefahaman kita berkaitan dengan Islam itu kena dengan syarak, kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sebagai contoh takrifan yang telah diberikan oleh ulama-ulama kita, huwal mutamassilu fi risalati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iaitu Islam adalah perkara-perkara yang dibawa. Perkara-perkara yang dibawa, yang diberi contoh, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, allati taqumu 'alal Qur'anil azim. Yang mana perkara-perkara tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Apa saja yang dibuat contoh, yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada di dalam Al-Quran. Terjemahan yang ada di dalam Al-Quran itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma sahha min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita belajar hadis ini dalam ilmu mustalah hadis. Ma huwa sunnah, ma hiya sunnah? As-sunnatu hiya ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis-hadis Nabi ni ada 3. Pertama, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi daripada qaul, daripada percakapan Nabi. Yang kedua, min qaulin au fi'lin, ataupun daripada perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, iaitu disandarkan kepada iqrar, iaitu pengakuan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana semuanya itu nizamul hayah asyamil. Maka semuanya itu mengandungi, orang panggil susunan, ataupun mengandungi, orang panggil susunan kehidupan yang lengkap. Bila sebut Islam, huwa nizamul hayati syamil, ianya adalah sistem kehidupan yang syumul. Ada belaka, allazi yunazzamu kullu umuril hayah, yang merangkumi setiap perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan. Maknanya bila sebut berkaitan dengan Islam, apa saja yang kita buat, maka semuanya itu dikira oleh agama. Dikira oleh agama kita, semuanya itu adalah Islam belaka. Yang mana fi kulli jawanibi wal majalat, setiap perkara, tak kira gapo hak kita buat, mestilah berdasarkan kepada agama, dan ianya adalah agama Islam. Sama ada kita lakukan seorang diri, al-fardiyatu wal jama'iyah, wa siyasah wal ijtima'iyah, apa saja yang kita buat tidak lari daripada Islam. Itulah Islam yang dikendaki oleh agama kita, yang disebut oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu al-Islamur Rabbani. Islam yang sebenar ni, Islam yang merangkumi aspek kehidupan kita. Gapo-gapo nak buat, mesti ada kaitan dengan Islam. Mesti ada perhitungan dosa dan juga pahala.
mesti ada perhitungan halal dan juga haram. Itulah Islam. Maknanya tak lepas. Sama ada kita nak buat apa saja perkara, maka tidak terlepas daripada Islam. Maka Islam ini adalah Islam yang sebenar. Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Islam ini dianuti oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh khulafa-khulafa'ur rasyidin dan mereka-mereka yang terdahulu. Yang mana apabila Islam ini ada dalam diri mereka, ada dalam diri mereka, dalam hati mereka, menyebabkan a'da'ul Islam, menyebabkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini berasa takut. Mereka takut dan juga mereka gerung kerana Islam yang dianuti oleh zaman sahabat, zaman khulafaur rasyidin dan Nabi kita sendiri, iaitu Islam yang sebenar. Islam yang merangkumi aspek kehidupan manusia. Menyebabkan a'da'ul Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ni berasa takut. Berasa takut, berasa gerung. Kerana Islam yang dianuti oleh mereka-mereka ini adalah Islam yang sebenar. Maka apa yang berlaku? Apabila orang panggil sahabat-sahabat Nabi, khulafaur rasyidin dan mereka-mereka yang terdahulu menganuti agama Islam dengan syumuliyatul Islam, menyebabkan musuh-musuh Allah Ta'ala berasa takut dan mereka mengatur strategi untuk merosakkan Islam. Mereka mengatur strategi untuk hancurkan Islam dan mereka mengatur strategi untuk menghilangkan Islam yang sebenar daripada hati-hati manusia yang beragama Islam. Mereka tahu mereka tidak dapat berhadapan dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, khulafaur rasyidin. Mereka tidak dapat berhadapan dengan mereka, khususnya di dalam perang. Perang Badar ke, perang Mukah ke, apa saja perang. Mereka kalah di dalam peperangan kerana apa? Kerana mereka ini ada sifat nak berani mati. Perang nak mati. Perang nak mati. Perang nak syahid. Menyebabkan mereka berasa takut, merasa rasa gerung. Mereka takut nak berhadapan dengan tentera-tentera Islam. Maka sebagaimana yang saya sebut tadi, Barat dia mengambil satu pendekatan, dia telah buat strategi bagaimana nak menghilangkan orang panggil keberanian. Islam ini ada dalam diri manusia-manusia ini, maka mereka telah buat sesuatu perkara, iaitu strategi mereka kita panggil ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Sengaja dicipta oleh Barat nak supaya orang Islam ni diserang dengan pelbagai ideologi ataupun kita panggil ghazwatul fikri. Akhir sekali mereka cipta satu orang panggil gagasan ataupun mereka cipta satu idea yang mana mereka namakan Al-Islamul Amerikani. Islam ala Barat. Islam Amerika. Islam juga. Tetapi Islam yang diaminkan, yang digenaki oleh Barat. Dia nak buat Islam yang sebenar dalam hati orang-orang Islam, maka mereka masukkan Islam ala Barat. Islam juga. Tetapi Barat, no. Barat kata beres, Islam lagu ni, beres, tak ada masalah. Tapi kalau Islam hak serupa dengan Nabi, serupa dengan sahabat Nabi, serupa dengan khulafaur rasyidin, hak ni kita tak boleh biar. Kita cipta Islam juga, tetapi dia panggil Al-Islamu Al-Amerikani. Islam ala Barat. Maka Islam ala Barat ini, apa maksud dia Al-Islamul Amerikani? Dia kata huwal fahmu al-muharrafu al-musyawwahu lil Islam. Iaitu dia nak buat erti sebenar Islam yang difahami oleh manusia di dalam Al-Quran. Islam yang memberi kekeliruan,
yang mengelirukan orang-orang Islam. Alladhi yuridu al-Amerikani tashwiqahu fi biladil muslim. Yang mana Islam Amerika ini masuk ke dalam negara-negara umat Islam untuk mengelirukan manusia, mengelirukan umat-umat Islam. Akhir sekali mereka meninggalkan Islam yang sebenar. Mereka menganut Islam ala barat. Sebab itu, ulama daripada Jordan, asal daripada Palestin, masih lagi hidup pada hari ini, bernama Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Kharidi. Dia tulis satu kitab yang baik, tulis satu kitab yang cantik, bernama Bainal Islami Rabbani wal Islamil Amerikani. Di antara Islam yang sebenar dengan Islam ala barat. Dia buat satu kitab yang tebal. Pak Amba bawa pada malam ini, yang mana dia telah bongkarkan kepada kita gaperia dan juga perancangan yang telah dilakukan oleh barat supaya mengelirukan orang-orang Islam. Akhir sekali mereka meninggalkan Islam yang sebenar. Dalam kitab dia ni, dia ayat kepada kita 25 ciri-ciri Islam ala barat yang telah direka, yang telah disusun oleh barat supaya orang-orang Islam termakan. Orang-orang Islam terikut dengan perancangan-perancangan yang telah dilakukan oleh mereka. Maka disebut dalam kitab ini, yang pertama sekali, Islam yang dikendaki oleh barat, sebagaimana yang bersebut tadi, iaitu ada 25. Yang pertama dia kata sini, Al-Islamul ladzi yurakizu ala sya'airi at-ta'abudiyah min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa zikrillah. Islam yang hanya yurakizu, Islam hanya fokus. Islam hanya fokus kepada perkara-perkara ibadat. Min salatin, daripada semaya, daripada siyamin, daripada puasa, wa zakatin, dan juga zakat, wa hajjin, dan juga haji, dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam hanya fokus kepada perkara-perkara ibadat saja. Ni Islam ala barat. Islam nak, barat nak supaya orang Islam ni cara pasal ibadat sahaja. Gabriel ibadat, puasa, zakat, haji, mengingati Allah Ta'ala, tu je. Hak ni Islam ala barat. Dia tak benar orang Islam ni cara kepada benda-benda lain. Cara pasal ekonomi, cara pasal politik, cara pasal benda-benda lain, jangan. Hak aku naknya, mu orang Islam, mu hanya fokus kepada ibadat kamu, kepada puasa kamu, kepada haji kamu, kepada zakat kamu sahaja. Hak ni Islam ala barat yang masuk dalam pemikiran umat Islam pada hari ini. Maka bila dia masuk benda-benda kuning, maka dia tak cara dah benda-benda lain. Hak pentingnya, gapo nak berlaku dalam masyarakat dia tak cara. Gapo nak berlaku dalam negara pun dia tak cara. Hak gapo dia cara, aku boleh semaya maghrib secara berjemaah. Aku boleh semaya cukup 5 kali sehari. Hak tu je. Hak lain-lain, gapo nak berlaku dalam masyarakat, gapo-gapo nak acah lebur ko, itu bukan cara aku. Hak pentingnya, aku boleh mari semaya, aku boleh puasa, itu sahaja. Ni Islam ala barat, yang mana mereka cuba nak merosakkan pemikiran umat Islam. Dan lagi, wal Islamul ladzi yad'u ila tazkiyati wa husnil khuluqi wa yatahaddatsu 'anil qulubi wa amradhiha. Islam hanya fokus dan menyeru manusia supaya tazkiyah, supaya membersihkan diri, supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan hanya fokus kepada penyakit-penyakit hati dan bagaimana nak mengubati penyakit-penyakit hati. Ni je. Jangan cara berkaitan dengan benda-benda lain, jangan cara. Kita hanya kena cara hati kita,
Cara diri kita. Kita jangan cara pasal orang lain. Orang lain nak berzina ke, orang lain kena buat maksiat ke, orang lain nak buat gejala-gejala sosial ke, tak usah cara. Ikut dia. Hak pentingnya, kita jaga diri kita. Kita jaga hati kita, supaya kita tidak terlibat sebagaimana dia. Seolah-olah dia menolak hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bilisani fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Mana-mana kemungkaran, maka kamu kena cegah kemungkaran tersebut sampai ke akhir. Seolah-olah hadis itu tak ada. Apa? Tak secara. Dia nak buat maksiat ke, dia nak buat gapo-gapo, tak secara. Hak pentingnya, kita jangan buat perangai dan juga benda hak dia buat. Kalau nak tegur kemungkaran tak sah, biar ikut dia. Hak pentingnya, kita boleh jaga hati kita, kita boleh bersihkan diri kita, dan kita bersihkan hati kita. Hak ni, Islam ala barat, yang nak merosakkan pemikiran umat Islam pada hari ini. Yang ketiga, seterusnya, wal Islamu alladhi yubariku ikhtilatur rijali bin nisa wa yad'u ila amalil jinsaini ma'an. Islam yang membenarkan pergaulan bebas di antara lelaki dan juga perempuan. Dan Islam yang menyeru supaya orang-orang Islam menerima golongan-golongan LGBT. Amalil jinsaini ni kita terjemuh bahasa Allah ni LGBT dah. Golongan-golongan LGBT kita kena terima dia. Apa saja kita kena iktiraf dia. Kita kena menerima apa yang mereka lakukan. Kita kena terima kalau mereka nak berkahwin sesama jenis. Lelaki dengan lelaki, kita jangan marah. Kerana itu hak dia. Perempuan dengan perempuan nak menikah, kita jangan cara. Kerana ini hak dia sebagai golongan LGBT. Ni Islam ala barat. Dia nak supaya orang-orang Islam pada hari ini menerima golongan LGBT. Jangan kata uduh dia. Jangan kata gapo-gapo dia. Kita kena raikan mereka kerana mereka ada hak dia. Sedangkan kita tahu amalan LGBT ni Allah Ta'ala laknat. Tengok apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala laknat. Kerana apa? Kerana kelakuan songsang yang dilakukan oleh mereka. Tapi Islam ala barat, dia suruh kita terima. Dan kita terima apa yang mereka lakukan. Dan inilah kehendak daripada Islam ala barat. Yang masuk dalam pemikiran umat Islam pada hari ini. Begitu juga disebut kepada kita, Islam yang dia nak. Huwal Islamul ladzi yuqassiru al-jihadu ala jihadi nafsi wal hawa wa qatli syahwati wal mukhalafati. Islam ala barat adalah Islam yang hanya menyeru supaya manusia ini berjihad untuk lawan hawa nafsu semata-mata. Untuk melawan perkara-perkara buruk dalam hati sahaja. Ni jihad yang dikendaki oleh ala barat. Menafikan jihad bagi orang yang menentang musuh Allah. Menafikan jihad yang musuh-musuh Allah Ta'ala berhadapan dengan mujahidin. Hak ni bukan jihad ni. Kalau ada golongan Islam yang bangun menentang golongan-golongan lagu ni, maka mereka dikatakan teroris. Mereka dikatakan pengganah. Ayatnya, akbarul jihad, sebesar-besar jihad adalah jihad lawan nafsu. Jihad lawan syaitan ada dalam diri kita, dalam masa yang sama menafikan golongan-golongan mujahidin yang berhadapan dengan Israel, laknatullah, berhadapan dengan Zionis, laknatullah. Mereka ini bukan jihad yang sebenar. Tetapi mereka adalah teroris, mereka adalah pengganas. Dia nak kacung otak orang Islam supaya menolak golongan-golongan ini yang dikatakan kepada mereka sebagai ekstrim. Dia mau nak perih lalu.
Sikit-sikit perang. Sikit-sikit perang. Kalau golongan hok akak senjata lawan musuh-musuh Allah ni, dikatakan sebagai ekstrim, dikatakan sebagai pengganas. Maka jihad yang paling besar sekali, jihad gapo? Jihad lawan nafsu. Jihad lawan setan dalam diri, dalam hati kita. Hak ni lah jihad yang paling besar sekali. Adapun jihad duduk lawan musuh gapo-gapo ni, hak ni kita kata gapo? Ianya adalah ekstrim. Ni benda-benda yang sudah dilakukan oleh Barat. Sudah masuk ke dalam biladil Muslim. Masuk ke dalam otak orang-orang Islam pada hari ini. Ya akhir sekali mereka ini terkesan dengan pemikiran seperti itu. Seterusnya, mereka juga royak kepada kita, iaitu huwal islamul ladzi la yatadakhalu fi siyasati awil mali wal iqtisad. Islam yang mana Islam hakmu ni, aku nak supaya Islammu jangan dengan dua perkara, iaitu apa dia? Siasah. Jangan cara kepada politik. Yang kedua, mu jangan cara kepada iqtisad. Jangan cara kepada ekonomi. Islam jangan cara kepada politik dan juga jangan cara kepada ekonomi. Politik dan juga ekonomi ni mu bagi kepada kami. Kami itu siapa? Barat. Berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, biar kami uruskan dua perkara tadi. Mu wahai orang Islam, mu hanya fokus berkaitan dengan ibadat. Semaya, puasa, zakat, haji. Berkaitan dengan pemerintahan negara, berkaitan dengan ekonomi, mu tak secara. Biar kami yang uruskan perkara-perkara tersebut. Akhir sekali, berlakulah apa yang berlaku. Berlakulah apa yang berlaku. Kerana orang Islam telah diracuni. Pemikiran-pemikiran Islam ala Barat menyebabkan orang Islam meninggalkan politik Islam. Orang Islam meninggalkan ekonomi Islam. Tengok apa yang berlaku. Kita membesar-besarkan ekonomi yang telah dimonopoli oleh Barat. Telah kita tinggalkan ekonomi kita sendiri. Sebenarnya kita mampu, orang Islam ni mampu untuk bina ekonomi dia sendiri. Tetapi berlakulah apa yang berlaku. Kerana apa? Kerana kejahilan umat Islam. Ya tak cara kepada politik Islam, tak cara kepada ekonomi Islam, menyebabkan mereka telah dikuasai oleh Barat. Kita belajar dalam kitab fiqh. Belajarlah dalam kitab fiqh. Sama ada Jawi ke, Arab ke, kita akan jumpa dalam kitab fiqh kita, Kitabul Buyuk. Kitabul Buyuk. Kitab berkaitan dengan jual beli. Dalam itu banyak istilah-istilah ekonomi yang ada dalam Kitabul Buyuk. Tapi sama ada kita siapa ataupun tidak, tak tahulah. Kitabus Salah. Mula-mula Kitabut Taharah, Kitabus Salah, Kitabus Siyam. Kitab-kitab, akhir sekali Kitabul Buyuk. Dalam itu banyak istilah-istilah buyuk muamalah yang ada dalam itu. Yang mana kita boleh guna pakai dan kita boleh buat dalam ekonomi Islam kita. Kita biasa dengar Ar-Rahnu. Ar-Rahnu maksud dia apa? Gadaian Islam. Mujurlah mantan ataupun almarhum tok guru kita ni perkenalkan Ar-Rahnu. Kita pun retilah juga. Ar-Rahnu sistem gadaian Islam. Mari mana Ar-Rahnu ni? Dalam kitab kita ngaji lah. Lepas tu pula ada pula sistem mudharabah. Macam-macam istilah-istilah orang panggil iqtisad yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Yang kita hanya belajar sahaja, tetapi kita tak bawa masuk dalam masyarakat kita. Alhamdulillah. Tok guru bila dia mereta, dia perkenalkan sistem gadaian Islam iaitu Ar-Rahnu. Tu baru baru adik kakak. Kalau buka lagi kitab fiqh ni banyak lagi istilah-istilah fiqh dalam bab iqtisad. Hak kita boleh guna, kita boleh buat dalam ekonomi umat Islam. Tetapi tak adalah masuk kepala otak Barat menyebabkan kita tinggal istilah-istilah kita. Kita tak cara kepada
orang panggil kehebatan ulama-ulama kita, kita ambil, kita guna hak barat. Kita guna hak barat, akhir sekali ekonomi umat Islam runtuh, hancur. Inilah masalah yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini, dan ianya telah disusun. Ianya telah dibuat macam-macam oleh barat beratus-ratus tahun. Supaya orang Islam ni hanya fokus kepada perkara-perkara ibadat. Jangan cara kepada perkara-perkara lain. Inilah masalah yang kita sebagai umat Islam pada hari ini kita mesti sedar. Dan kita kena tahu. Dan kita kena ubah benda lagu ni. Jangan kita sebagai orang Islam, kita lalai. Kita hanyut dengan permainan barat. Dengan permainan musuh-musuh Allah Ta'ala. Jangan terikut. Kerana Islam ini ada acuan dia. Islam ini ada kaedah dia. Yang orang Islam kena ada jati diri dia sebagai orang Islam. Kita kena kagum, kita kena bangga kerana kita ni beragama Islam. Sebagaimana katanya Umar Al-Khattab. Nahnu qawmun a'azanallahu bil Islam. Famahma nabtaghil izzah bi ghairi ma azanallah azallanallah. Kami ni adalah bangsa. Nahnu qawmun. Kami ni adalah bangsa yang kami ni mulia. Kerana kami ni menurut Islam. Mana-mana orang yang meninggalkan perkara-perkara ini, iaitu meninggalkan Islam, azallanallah, maka mereka akan dikeji, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sudah tiba masanya orang Islam kena kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Sudah tiba masa. Kerana apa? Kerana barat dia takut. Kalau umat Islam ini bersatu, kalau umat Islam ini berada di atas satu dasar, iaitu Islam, mereka akan hancur sebagaimana mereka hancur ketika mana zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin dan juga ulama-ulama yang lain. Ini ketakutan mereka. Sebab itulah umat Islam, dia kena sedar daripada permainan barat. Kena sedar daripada benda-benda lagu ni, terutamanya dua perkara tadi. Iaitu dalam bab politik Islam dan juga ekonomi Islam. Kita kena ambil balik, kena guna gali balik istilah-istilah dalam ekonomi kita, dalam kitab-kitab fiqh, kita kena guna dalam ekonomi Islam pada hari ini. Tetapi apakan daya, kerana orang Islam ni meninggalkan politik Islam, maka yang memerintah kita, mereka tidak mengamalkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, nak selamat, Islam kena memimpin. Itu cara dia. Nak kembali ke semula keizahan orang Islam, dia kena Islam memimpin. Barulah orang Islam ni kembali hebat. Orang Islam ni kembali izah apabila Islam ini memimpin. Maka bila Islam ini memimpin, Allah Ta'ala kata, dia akan buat 5 perkara. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamu shalah wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ini asas kepada Islam memimpin. Yang pertama sekali, mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintah di atas muka bumi ni, gapo dia buat? Yang pertama sekali, aqamus salah. Dia mendirikan solat. Maknanya pemimpin apabila dia mendirikan solat, dia akan takut kepada Allah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana apabila pemimpin ini semaya, maka dia akan rasa takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dia tidak akan memberi rasuah. Dia tidak akan menerima rasuah. Dia tidak akan curi piti. Dia tak akan menghilangkan duit. Kerana apa? Kerana dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Wa atawu zakah. Dia akan menunaikan zakat. Gapo maksud menunaikan zakat? Melaksanakan ekonomi mengikut acuan Islam. Itu maksud dia menunaikan zakat. Kerana zakat sebahagian daripada ekonomi Islam.
Maka bila pemimpin yang beriman kepada Allah, dia meretah negara, maka dia akan melaksanakan ekonomi mengikut cara Allah Ta'ala, mengikut cara Islam. Mengharamkan riba, mengharamkan rasuah, buat benda-benda yang memberi kebaikan kepada rakyat. Ini adalah Islam memimpin. Yang ketiga, lepas wa atawu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, iaitu Gabriel maksud dia melaksanakan negara berkebajikan. Negara berkebajikan buat benda-benda yang memberi kebaikan kepada rakyat. Kifalahnya, al-it'amnya, macam-macam lagi, aziwatnya. Ini maksud negara berkebajikan. Dan akhir Islam ini memimpin. Maka wawasan negara Islam memimpin ini bukan wawasan dunia semata-mata, tetapi wawasan akhirat. Nak buat gapo-gapo, ada perhitungan akhirat. Nak buat gapo-gapo, ada perhitungan dosa dan juga pahala. Nak buat gapo-gapo, mesti ingat Allah Ta'ala dan balasan di akhirat kelak. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebagai akhirnya, amun nak baca satu hadis yang kita baca belakang. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan arash Allah Ta'ala kepada mereka, yang mana pada masa tu tak ada lagi naungan arash Allah Ta'ala kecuali diberikan kepada 7 golongan ini. Mula-mula sekali Nabi kata apa? Al-imamul adil. Bukan tu imam semaya. Al-imamul adil maksud dia pemimpin yang adil. Barulah mari nombor 2, mari nombor 3, mari nombor 4, mari nombor 5, siapa nombor 7? Nabi letak mula-mula sekali al-imamul adil. Gabriel kita faham daripada hadis ni. Hadis ni Nabi nak oyak kepada kita, orang yang terlibat dengan politik Islam, yang menjadi pemimpin yang adil, dia orang mula-mula. Aku menaungi dia dengan arash Allah Ta'ala. Barulah mari yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Barulah mari nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tapi darjah orang pemimpin yang adil, pemimpin yang laksanakan Islam ini, aku letak nombor 1. Nak rayaknya bahawasanya Islam dan juga politik tidak dapat dipisahkan. Keceklah kok mana-mana pun. Jangan tinggal politik Islam, jangan tinggal ekonomi Islam. Kerana 2 perkara ni lah Barat tak sih. Barat nak munuh orang Islam supaya orang Islam ni tak cara kepada politik Islam, tak cara kepada ekonomi Islam. Bila orang Islam tinggal 2 perkara tadi, dia masuk bukan setakat dalam perut, masuk belakang. Menyebabkan orang Islam ni hilang keizahan dia. Sebab itulah hadis tadi, Allah Ta'ala memuliakan pemimpin yang adil. Sebab apa? Kerana pemimpin yang adil ini bukan daripada manusia sahaja, tetapi mari daripada Nabi-Nabi. Nabi bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Pemimpin-pemimpin politik bagi kaum Bani Israel, bukan orang lain, adalah Nabi-Nabi mereka. Maksudnya, Nabi-Nabi mereka ini bukan setakat dia berdakwah supaya masuk Islam, tetapi mereka menjadi pemimpin politik kepada bangsa-bangsa mereka, kepada pengikut-pengikut mereka. Sebab itu, Rasulullah ada negara. Nabi Daud ada negara. Nabi Sulaiman ada negara. Iskandar Zulkarnain ada negara. Ini membuktikan bahawasanya politik Islam adalah satu perkara yang cukup-cukup penting, yang sentiasa ditakuti oleh Islam ala Barat, supaya orang Islam ni hanyut, tak cara kepada politik Islam, tak cara kepada ekonomi Islam. Akhir sekali masuklah aliran-aliran yang tak tahu mari mana, menyebabkan orang Islam ini dikawal. Hak pentingnya, kita kena memastikan Islam ini memimpin. Bila Islam memimpin, bangsa Melayu selamat, bangsa India selamat, bangsa Sia selamat, dan semua bangsa-bangsa yang ada di atas dunia mereka akan selamat. Ini keyakinan kita, ni i'tiqad kita. Jangan kita dah main muzabzabin.
Muzabzabi ni, jolo kau usak royak. Jolo kau usak royak. Duk main jolo. Nanti tengok. Sebab itulah ni akidah Al-Imamul Ghazali. Hak kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Hak kita baca kitab Al-Ihya Ulumuddin. Orang ngaji tasawuf kenal lah Al-Imamul Ghazali. Dalam kitab Imam Ghazali ni bukan ihya saja. Bukan Bidayatul Hidayah saja. Tetapi dia tulis banyak-banyak ilmu, termasuklah ilmu berkaitan dengan usuluddin. Antaranya kitab dia tulis apa? Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab usuluddin. Kitab berkaitan dengan tauhid. Bila kita baca kitab dia, akhir sekali dia tulis dalam kitab dia, iaitu fil imamah. Tajuk kepimpinan. Al-Babus Salisu fil imamah. Imam Ghazali tulis kitab satu tajuk berkaitan dengan politik dalam kitab tauhid. Gapo kita faham? Imam Ghazali nak ayat kepada kita, tasawuf setara mana pun mu, sufi setara mana pun mu jangan tinggal politik Islam. Kerana politik Islam sebahagian daripada usuluddin. Sebahagian daripada tauhid. Tapi ada setengah orang kita dia ngaji tasawuf, dia rasa dia ni sufi, dia tinggal politik Islam. Alim dia ko alim Imam Ghazali. Alim siapa? Alim dia ko alim Imam Ghazali. Imam Ghazali hujatul Islam, orang yang warak, orang yang hebat. Banyak kitab-kitab tasawuf dia tulis bab politik Islam dalam kitab Usuluddin bernama Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nak royak kepada kita, hebat secara mana pun kamu, ngaji Usuluddin, kau ngaji tasawuf, kau ngaji gapo, jangan tinggal politik Islam. Ni kesedaran yang kena ada dalam diri kita, supaya kita sedar, kita mesti kembali kepada Islam yang sebenar. Kena kembali kepada Islam yang telah ditunjukkan al-mutamassilu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo minta maaf banyak sebab ambil masa sikit pada malam ni. Mungkin lama dah tak mari. Sekala pagi Sabtu ni mari semua. Tapi mari kali ni puas hatilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, buka diri kita, buka otak kita untuk kita kembali kepada Islam yang sebenar. Jangan kita turut Islam ala barat yang banyak masuk dalam otak orang Islam pada hari ni. Maka kita hak faham ni, kita kena berusaha supaya benda-benda lagu ni keluar daripada pemikiran kita dan kita kena menerima syumuliyatul Islam yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah